Assalamualaikum, selamat pagi Kamarul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey Kamarul, sebelum pergi sini tadi dah sarapan ke belum? Dah, saya makan nasi goreng tadi kat rumah. Kat rumah lah, masak sendiri. Mak masak ke Kamarul sendiri? Mak masak kan? Mak masak. Okey. Jadi macam biasa sesi kita pada setiap hari Ahad lah. Setiap hari Ahad pun Kamarul cuti. Okey, jadi okey tak kita kalau buat sesi pada waktu sekarang ni? Okey. Okey. Jadi sebelum kita mulakan sesi, sebelum tu, Kamarul ingat tak sekarang merupakan sesi yang keberapa? Sesi yang ketiga. Betul lah tu. Jadi saya nak ingatkan lah, macam sesi-sesi yang lepas saya nak ingatkan beberapa perkara lah, iaitu peranan saya sebagai kaunselor dan juga peranan Kamarul sebagai klien lah. Jadi saya nak ingatkan, saya sebagai kaunselor bertanggungjawab untuk memahami, membantu segala yang Kamarul kongsikan dengan saya serta memahaminya lah. Dan Kamarul juga sebagai klien juga bertanggungjawab untuk berkongsi dengan jujur dengan apa yang segala Kamarul kongsikan dengan saya. Okey, selain itu juga dalam sesi kaunseling ni, Kamarul ingat tak pada sesi yang lepas kita ada etika kerahsiaan. Kamarul ingat lagi tak? Tak berapa ingat. Tak berapa ingat, tak apa. Okey, pada sesi yang lepas saya diingatkan juga kepada Marul dalam sesi kita, sesi kaunseling, kita ada etika kerahsiaan, iaitu segala yang Kamarul kongsikan dengan saya akan menjadi rahsia lah selagi tak datangkan bahaya kepada diri Kamarul. Sebagai contoh macam Kamarul kongsikan untuk cerita dekat saya yang Kamarul ni nak bunuh diri sebab tak dapat selesaikan masalah ke isu yang Kamarul kongsikan. Jadi saya bertanggungjawab lah untuk beritahu kepada pihak yang berkenaan macam ahli keluarga ke atau pihak polis lah. Dan yang kedua, yang datangkan bahaya, kemudaratan kepada saya sebagai kaunselor. Dan yang ketiga, kepada pihak ketiga lah selain daripada saya. Okey, jadi mengenai etika kerahsiaan ni, okey, apa yang dimaksudkan dengan etika kerahsiaan ni? Segala yang Kamarul kongsikan dengan saya dalam bilik ni, dia akan kekal rahsia lah, tak akan keluar daripada bilik ni kecuali mendatangkan kemudaratan, iaitu bahayalah kepada diri Kamarul sebagai klien. Dan yang kedua, kepada saya sebagai kaunselor dan juga pada pihak ketiga lah. Saya akan maklumkan kepada pihak berkenaan seperti pihak polis atau pihak keluarga, tapi dengan pengetahuan Kamarul terlebih dahulu. Okey, jadi untuk sesi kita ni kita akan ambil masa dalam 30 hingga 45 minit lah. Jadi Kamarul jangan ada rasa segan ke sepanjang masa ni, sepanjang sesi ni Kamarul boleh kongsikan apa saja yang Kamarul kongsikan. Okey. Setakat ni Kamarul ada apa-apa nak tanya ke? Setakat ni tak ada lagi. Okey. Jadi kalau Kamarul ingat, maybe kita boleh buat sedikit refleksi pada rumusan pada sesi yang lepas. Kamarul ingat tak pada sesi yang kedua kita bincangkan tentang apa? Saya keliru antara sesi first dengan yang kedua ni. Kalau Cik Aini boleh ingatkan saya. Okey, tak apa. Okey, pada sesi yang pertama, kalau Cik Kamarul ingat lagi, Cik Kamarul berkongsikan mengenai latar belakang pendidikan Cik Kamarul, kat mana Cik Kamarul bersekolah, mengenai ahli keluarga Cik Kamarul. Okey, pada sesi kedua pula, kalau Cik Kamarul ingat, Cik Kamarul ada kongsikanlah dengan saya bagaimana Cik Kamarul ni mula terjebak dengan tabiat merokok ni, ketagihan merokok ni. Jadi macam yang sesi lepas Encik Kamarul ceritakan kepada saya, iaitu Encik Kamarul ni start mengisap rokok daripada tingkatan 4 waktu sekolah menengah lah. Tapi Encik Kamarul mula macam tertarik, minat untuk mencuba tu daripada seawal usia masa kat sekolah rendah lah. Betul kan? Betul. Betul. Okey. Jadi untuk sesi yang ketiga ni mungkin kita boleh bincangkan cara macam mana nak menangani ketagihan tabiat merokok Encik Kamarul. Okey, jadi untuk hari ni kita ada beberapa aktiviti lah. Kita ada beberapa aktiviti. Encik Kamarul okey ke? Okey. Okey, jadi sebelum tu kita start mula aktiviti kita. Macam mana keadaan Encik Kamarul? Selesa tak tempat duduk? Okey. Selesa. Okey. Sejuk sangat tak? Aircon kat sini okey ke? Okey je. Okey je, tak sejuk sangat Okey, jadi sebelum kita mulakan aktiviti, saya nak minta Encik Kamarul ada telefon bimbit bersama? Ada. Okey. Okey, jadi untuk aktiviti hari ni saya nak Encik Kamarul cari beberapa gambar atau
boleh Google untuk maybe Encik Kamarul boleh kongsikan dengan saya macam mana cara Encik Kamarul nak menangani ketagihan merokok Encik Kamarul ni. Mungkin Encik Kamarul boleh Google, maksud saya Google mengenai gambar-gambar yang boleh Encik Kamarul tu lah gunakan untuk cara-cara untuk mengatasi ketagihan merokok. Okey Encik Kamarul, faham tak setakat ni? Okey, jadi saya kasih masa dalam 5 atau 6 minit lah. Encik Kamarul boleh cuba Google atau cari gambar yang ada dekat telefon pun boleh. Okey. Okey, kalau tak faham apa-apa boleh tanya saya lah. Cik Kamarul macam dalam fikiran tu ada tak idea ke cara ke sebelum ni pernah terfikir untuk menangani masalah merokok, ketagihan merokok Cik Kamarul sebelum ni? Saya fikir dengan cara senam lah. Macam tu, macam jogging. Mungkin Encik Kamarul boleh Google atau kalau dah memang ada gambar macam Encik Kamarul sendiri berjogging ke, boleh tunjukkan kat saya lah untuk aktiviti sebentar lagi. Encik Kamarul boleh cari dulu lah. Macam tu, jogging lah. Boleh tunjukkan dekat okey, antara aktiviti dia lah. Okey, tak apa, Encik Kamarul boleh kongsikan. Nanti lepas 5 minit saya akan bertanya dengan lebih lanjut lah. Boleh ke? Okay, yang kedua, saya elakkan daripada jumpa dengan rakan-rakan lah. Contoh gambar rakan sebaya. Rakan Encik Kamarul ke? Tak, ni gambar Google lah. Oh, Google saya. Kalau ada gambar rakan yang macam rakan sebetul pun boleh juga kongsikan lah. Memang ada gambar rakan ke, boleh. Jangan risau sikit. Tapi saya lagi ni lah. Prefer untuk gambar Google Google. lagi. Boleh je ikut kelisaan Encik Kamarul lah. Boleh. Okay, yang ketiga, bila rasa nak merokok tu, saya ambil langkah untuk punya gula-gula lah, gula-gula getah. Ni sebagai contoh lah. Oh, ni memang Encik Kamarul. Contoh gula-gula getah. Okey, yang keempat pula, saya busykan diri lah, buat something yang macam tengok wayang ke, atau keluar dengan family ke. Okey, ni contoh gambar dekat program lah, panggung wayang. Okey, jadi selain tu ada ke lagi? Itu je. Itu je. Nampaklah kat sini ada 4 gambar yang Encik Kamarul telah pilih lah. Semua yang saya lihat berdasarkan Google lah, semua hasil pencarian dekat betul. Google lah. Okey, boleh tak macam yang pertama tadi Encik Kamarul kongsikan melakukan senaman. Senaman tu boleh Encik Kamarul kongsikan dengan lebih detail bila senaman apa je yang selalu dibuat? Kalau senaman ni, saya biasanya lah, waktu saya cuti atau ada waktu-waktu yang terluang, baru saya buat lah. Contoh macam hari Ahad ni, pagi saya jogging ke, atau buat aktiviti lain lah, macam main badminton ke. Itu antara aktiviti yang akan dilakukan lah, yang mungkin akan berkesan untuk menangani ketagihan lah. Ke sebelum ni memang pernah main badminton ke, main futsal ke? Sebelum ni ada juga, tapi tak selalu lah, jarang.
Mungkin lepas Encik Kamaru kongsikan sebentar tadi macam aktiviti jogging, mungkin akan lakukan dalam lebih kerap sebab dah pernah lakukan tapi dah lama tinggal. Betul. Mungkin lepas ni Encik Kamaru akan buat dengan lebih kerap lah Ya, untuk menangani isu ketagihan rokok. Kenapa Encik Kamaru rasakan senaman ni boleh buatkan Encik Kamaru hilang ketagihan terhadap rokok? Dia salah satu dia buat bila kita bersenam tu, satu kita akan jadi busy lah. Masa tu akan diisi dengan senaman. Okey, yang kedua dia bila bersenam ni rasa macam diri tu sihat. Maksudnya bila kita bersenam tu diri rasa sihat. Okey, kita nak rasa nak merokok tu boleh dikurangkan lah maksudnya. Boleh dikurangkan. Okey, faham. Jadi kat sini Encik Kamarul cuba macam kelihatan melakukan aktiviti yang sihat lah daripada mengisap rokok. Melakukan aktiviti sihat seperti senaman, jogging. Adakah aktiviti yang senaman ni dilakukan secara bersendirian atau bersama rakan-rakan? Buat masa ni sebelum ni saya secara sendirian lah. Kadang-kadang tu ada juga dengan kawan-kawan tapi tak selalu lah. Okey, itu bagi yang senaman lah. Macam mana pula dengan cara yang kedua yang Encik Kamaru kongsikan sebentar tadi? Yang kedua tadi kalau tak silap saya menghindari rakan-rakan yang mengisap rokok ke? Betul? Ya, betul. Betul. Okey, rakan. Betul lah. Menghindari diri daripada rakan isap rokok. Apa yang dimaksudkan dengan tu? Boleh Encik Kamaru kongsikan dengan lebih lanjut? Menghindari daripada rakan-rakan yang isap rokok ni, saya akan cuba jauhkan diri daripada diorang lah. Maksudnya saya akan kurangkan daripada keluar rumah, atau saya akan elakkan untuk berjumpa dengan rakan-rakan yang isap rokok. Faham lah. Maksudnya kat sini Encik Kamaru macam kurangkan lepak dengan keluar rumah dengan rakan-rakan lah. Bahasa kasarnya lepak lah dengan rakan-rakan. Okey, faham. Jadi macam Encik Kamaru kata tadi menghindarkan diri daripada rakan-rakan. Saya nak tanya, adakah macam kebarang kalian rakan-rakan yang isap rokok tu jumlah dia keseluruhan atau setengah ke separuh ke? Kebanyakan lah kawan-kawan saya semua ni isap rokok. Adalah 2 atau 3 orang macam tu yang tak isap rokok. Saya rasa macam Encik Kamaru cadangkan tu menghindarkan diri daripada rakan-rakan yang mengisap rokok. Saya rasa tu satu cara atau cadangan yang agak baik jugalah Encik Kamaru cadangkan tadi sebentar tadi. Betul lah macam Encik Kamaru cakap. Encik Kamaru cuba nak menghindarkan diri lah buat masa sekarang. Dan yang ketiga tadi apa kalau saya? Yang ketiga tadi boleh tak? punya gula-gula atau gula getah. Bila rasa macam nak merokok tu, okey, saya cuba cara kunyah gula-gula getah untuk hilangkan rasa nak merokok tu. Mengunyah macam mana tu? Kenapa? Apa yang Encik Kamaru rasakan bila kunyah gula getah tu? Bila kunyah gula getah tu, rasa nak merokok tu macam berkurangan lah. Dia taklah macam terus tak ada, tapi berkurangan. Kenapa? Contohnya lah gula getah yang macam mana tu? Gula getah yang biasa yang dijual dekat kedai-kedai runcit, atau kedai-kedai supermarket. Ke gula macam yang saya maksudkan macam gula-gula getah yang berperisa macam agak pedas, sejuk, tekak, macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah. Sebab kebanyakan gula-gula getah memang rasanya berangin, sedikit pedas macam tu. Sebab saya macam gula getah, sebab gula getah kan macam banyak-banyak perisa kan. Okey, so Encik Kamaru prefer yang macam pedas, berangin, so macam dia melegakan tekak lah, macam tak adalah tekak ni rasa nak isap rokok. Macam bila rasa berangin tu, rasa nak isap rokok tu kurang. Lagi satu, bila lidah
mulut ni rasa berangin, pedas. Bila isap rokok dia jadi tak sedap lah macam tu. Dia macam kita rasa tak macam biasa. Tak macam biasa. Maksudnya tak macam biasa tu, rokok tu rasa tak sedap ke? Ya betul. Rokok tu rasa tak sedap. Okey, dan yang ketiga, nampaklah tadi macam Encik Kamarul, cara mengatasi yang ketiga tu adalah dengan mengunyah gula getah. Jadi spare part stok untuk gula getah banyaklah. Okey, dan sesi yang cara yang keempat tadi, apa yang Encik Kamarul boleh kongsikan? Menonton wayang. Menonton wayang. Tadi poin dia menyibukkan diri, betul ke? Ya betul. Okey, jadi Encik Kamarul untuk yang cara yang keempat adalah menyibukkan diri dengan macam mana Encik Kamarul tadi kongsikan. Encik Kamarul suka menonton wayang lah. Antara salah satu macam cuba usaha untuk membizikan diri dan keluar dengan family. Okey, dua perkara tu lah yang selalu Encik Kamarul lakukan. Ya betul. Okey, kalau dengan family apa aktiviti yang dilakukan? Dengan family ni biasanya saya luangkan masa dekat rumah atau keluar pergi taman rekreasi atau ke mana lah, pergi makan ke apa. Menampaklah bonding ni, hubungan Encik Kamarul dengan ahli keluarga kuat jugalah. Okey, macam nampak tadi buat aktiviti dengan keluarga, antaranya macam pergi makan, pergi ke taman rekreasi. Taman rekreasi tu buat apa je? Boleh detailkan tak? Macam pergi ke taman rekreasi tu contohnya petang-petang saya pergi lah taman rekreasi yang ada air pancut atau apa je lah yang boleh buatkan kita rasa macam tenang lah bila pergi. Bersama contohnya keluarga. Macam berkelah ke dekat tepi laut, macam tu. Mesti rumah dekat dengan laut je kan? Okey, jadi nampaklah aktiviti yang dilakukan Encik Kamarul dengan ahli keluarga untuk menyibukkan diri daripada ketagihan rokok, antaranya macam berkelah, dan yang kedua seperti pergi makan, dan yang ketiga beriadah lah dekat taman rekreasi, betul ke? Betul. Betul. Okey, jadi untuk sesi kali ni, iaitu sesi yang ketiga, kita dah bincangkanlah mengenai 4 cara yang Encik Kamarul perlu lakukan pada minggu ni, dan pada minggu hadapan saya akan tanyalah follow up. Adakah 4 cara ni, iaitu yang pertama tadi bersukan, bersenam, dan yang kedua tadi? Yang kedua mengelakkan diri daripada rakan-rakan yang isap rokok. Yang ketiga? Yang ketiga mengunyah gula-gula atau gula-gula getah. Dan yang keempat? Sibukkan diri dengan keluarga atau di tengok wayang atau apa ya. Menyibukkan diri dengan aktiviti yang lebih bermanfaat lah. Okey, jadi untuk sesi yang ketiga ni kita dah membincangkan 4 tadi yang sebentar tadi Encik Kamarul dah cakap. Okey, jadi saya nak Encik Kamarul dalam masa sebelum kita jumpa untuk sesi yang keempat, Encik Kamarul boleh tak Encik Kamarul rasakan 4 ni Encik Kamarul boleh cuba untuk mengurangkan ketagihan rokok? Saya rasa boleh lah. Saya akan cuba lah nanti. Cuba. Mungkin nanti untuk sesi keempat saya akan tanya follow up perkembangan bila Encik Kamarul dah buat tu macam mana rasanya, boleh ke? Boleh. Okey. Jadi macam sesi pertama dan kedua, kalau Encik Kamarul ingat tak objektif utama yang kita tetapkan dalam sesi kaunseling ni apa? Tak berapa ingat. Okey, tak apa. Kalau Encik Kamarul ingat, Encik Kamarul dah kongsikan kita dah macam mencapai satu objektif lah yang cuba kita capai, iaitu yang pertama mengurangkan ketagihan rokok Encik Kamarul. Okey, itu objektif utama lah kenapa Encik Kamarul join sesi kaunseling ni. Okey, jadi macam Encik Kamarul nakkan objektif ni, jadi Encik Kamarul kena berbuat sesuatu lah untuk mencapai objektif ni. Macam mana kita bincangkan 4 cara tu, mungkin 4 cara tersebut Encik Kamarul boleh lakukan pada minggu ni, untuk saya tahu perkembangan lah pada minggu hadapan. Boleh ke Encik Kamarul? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, jadi belum lagi, belum habis lagi. Okey, jadi untuk sesi yang kali ni juga boleh tak Encik Kamarul kongsikan dengan lebih lanjut mengenai macam mana sekarang kekerapan Encik Kamarul mengisap rokok?
kegerapan saya isap rokok tu Mm-mm. agak kurang sikit lah banding sebelum-sebelum ni. Sebab saya cuba sikit-sikit untuk kurangkan lah. Kurangkan. Okey, maksudnya cuba sikit-sikit untuk kurangkan. Okey, boleh tak Encik Kamaru kongsikan dengan saya? Contohlah, kita seminggu ada 7 hari kan. Macam mana Encik Kamaru kadar pengambilan rokok tu dalam masa 7 hari tu? Mungkin hari pertama ambil 5 rokok, hari kedua ambil 3 rokok. Macam mana kalau mengikut kiraan Encik Kamaru? Saya sekarang ambil rokok tu satu hari lebih kurang macam dalam 2 atau 3 batang lah. Berbanding sebelum ni dalam satu hari tu saya isap rokok dalam lebih kurang 5 batang dalam satu hari macam tu. Dan saya kurangkan ke 2 atau 3 batang satu hari lah. Maksudnya kat sini, okey, contohlah macam hari Isnin, hari Selasa masih isap 5 batang lah. Maybe untuk hari Khamis, Jumaat mungkin berkurangan kurang-kurang macam tu ke? Ya betul. Okey. Walaupun waktu hari biasa dan juga hari bekerja lah. Maintain lah maksudnya kat situ. Kalau berdasarkan penceritaan perkongsian Encik Kamaru ni, nampaklah Encik Kamaru sebenarnya dah cuba satu cara. Jadi total kat sini saya boleh nampak 5 cara, iaitu cara yang kelima ni Encik Kamaru dah pun buat, iaitu pengurangan jumlah batang rokok daripada hari pertama, slow-slow. Mungkin bukan dalam satu minggu, mungkin minggu pertama isap 5 rokok, 5 batang rokok, dan minggu kedua kurang kepada 4. Jadi macam mana sekarang kesihatan diri ke macam mana? Ada macam bertambah okey ke? Rasa macam okey sikit lah berbanding sebelum ni. Rasa nak merokok tu tak terlampau macam kalau sebelum ni satu hari tu tak isap rokok. Contohnya dalam satu hari tu saya isap 5 batang kan. Kalau sekarang saya isap dalam 2 atau 3 batang, keinginan nak merokok tu macam kurang sikit lah. Keinginan nak merokok tu kurang, tapi dalam satu hari tu ada ambil juga ke? Ada. Setakat ni saya macam tak boleh lagi lah untuk tak ambil langsung. Mean satu hari tu kena ambil jugalah. Okey, tak apa, tapi nampak lah. Saya akan tanyalah sebab nampak perkembangan. Kat situ ada usaha, ada juga perkembangan, iaitu dapat kurangkan jumlah batang rokok. Okey, jadi kat sini secara keseluruhannya automatik kita nampak ada 5. Satu dah pun dibuat untuk Encik Kamaru, iaitu pengurangan jumlah batang rokok. Okey, jadi macam mana keadaan Encik Kamaru? Adakah dengan kawan-kawan pun masih bergaul lagi ke? Masih bergaul, tapi ada tak rapat macam dulu lagi ke? Saya rapat tapi kurang lah. Sekarang saya cuba sibukkan diri buat benda-benda lain. Sebab saya nak cuba elakkan daripada berjumpa diorang. Sebab bila berjumpa diorang, saya automatik akan rasa nak isap rokok lah. Rasa nak isap rokok macam mana tu? Macam kawan macam hulur rokok ke? Biasanya kalau saya jumpa kawan-kawan tu, kawan-kawan akan ulur rokok lah. Bila dia orang merokok, dia akan ajak saya sekali. Ajak maksudnya akan okay. Maksudnya akan hulur sekali, dengan tu lah, hulur dengan beri sekali lah. Macam ajak, jom isap rokok ke macam tu? Biasanya macam tu. Dia akan pelawai saya untuk merokok sekali. Faham. Okey, jadi sama-sama lah menghisap rokok. Okey. Jadi macam Cik Kamaru tadi pun ada kongsikan antara langkah-langkah dia macam menyibukkan diri. Contoh waktu bekerja tu, ada tak diri kalau macam barang banyak ke, macam busy lah juga menyibukkan diri juga kan? Ada tak macam nak kurang hisap rokok ke macam mana? Ada juga. Biasanya time kerja tu rasa nak merokok tu agak gerak juga sebab busy ni lah. Kerja.
lain maksudnya kat sini macam kalau menyibukkan diri tu dengan macam secara memberi tekanan pada Encik Kamaru tu mendorong Encik Kamaru lebih kepada untuk menghisap rokok lah. Kalau macam aktiviti macam Encik Kamaru kongsikan beriadah, tu kurang sikit lah kepada Encik Kamaru. Betul ke untuk menghisap rokok? Ya betul. Okay. Sebab waktu bekerja ni macam bila merokok tu macam tenaga tu lagi banyak macam tu. Lagi banyak. Banyak yang macam mana tu? Dia macam memberi rangsangan lah kepada Encik Kamaru untuk lebih betul. bertenaga. Okey. Macam mana pula dengan pemakaian? Kalau macam Encik Kamaru tadi katakan isap rokok tu memberi tenaga. Kalau ambil tak makanan secukupnya walau waktu bekerja tu? Ke dah macam dah isap rokok tak payah makan macam tu? Biasanya macam bila saya merokok tu kurang lah rasa nak makan tu, selera makan tu berkurang. Sebab tu okey je lah kalau isap rokok berbanding makan. Macam merokok tu dah boleh tampung tenaga daripada makan. Berkurang macam tu lah. Encik Kamaru okey? Okey. Okey. Selesa ke tak? Kalau tak selesa kita boleh berehat sebentar, boleh je. Okay. Tak apa, boleh. Boleh ya? Okey, jadi kita teruskan lagi lah ya. Okey, jadi Encik Kamaru dah pun kongsikan 5 cara yang tadi Encik Kamaru kongsikan dengan saya. Kalau saya boleh rumuskan kembali lah 5 cara yang Encik Kamaru dah kongsikan. Satu pun yang last cara tu Encik Kamaru dah pun buat, iaitu pengurangan jumlah batang rokok dari hari ke hari. Okey, jadi untuk sesi kali ni Encik Kamaru dah dapat pun, dah kongsikan dengan saya 5 cara. Jadi saya nak, ni macam tugasan juga, homework untuk Encik Kamaru dalam sesi ni. Encik Kamaru pada minggu ni boleh mencuba untuk mungkin bukan keempat-empat tersebut, mungkin 3 atau 2, kalau lebih baik keempat-empatnya lah. Boleh cuba untuk membuat senaman untuk mengurangkan jumlah rokok. Okey, boleh Encik Kamaru? Boleh. Okey, jadi untuk sesi yang keempat saya akan tanyalah perkembangan. Jadi Encik Kamaru kena bersiap saja untuk jawapan untuk macam mana perkembangan bila Encik Kamaru dah buat aktiviti tersebut. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi Encik Kamaru okey ke kalau kita tamatkan sesi pada kali ini? Boleh. Boleh. Okey. Jadi sebelum kita tamatkan sesi, tadi Encik Kamaru ada kongsikan 5 cara untuk diguna pakai pada minggu ni, dan untuk perkembangannya saya akan tanyakan pada sesi yang keempat lah. Jadi untuk masa serta tarikh untuk sesi yang keempat, nak kita discuss atau tetapkan sekarang ke atau melalui WhatsApp? Encik Kamaru prefer mana? Tak kisah mana yang lagi senang lah. Okey. Kalau macam tu Encik Kamaru okey ke kalau kita tetapkan masa, tarikh dengan tempat melalui WhatsApp? Boleh. Boleh. Okey, jadi untuk masa, tempat dan tarikh saya akan WhatsApp lah Encik Kamaru untuk detail dia. Okey, untuk sesi kali ni terima kasih Encik Kamaru kerana dah kongsikan beberapa cara untuk Encik Kamaru menangani ketagihan terhadap rokok, dan kita akan jumpa pada sesi yang keempat. Jadi terima kasih Encik Kamaru kerana sudi datang ke sesi kali ini.